Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Nazirin bin Abdillah. Saya Siti Nur Syakira binti Abdul Aziz memegang nombor kad matrik C19A0773 akan membentangkan kajian yang bertajuk Mitos Tempatan Kuala Krai, satu penerapan teori rasional dan contoh relevan. Pertama sekali ialah pengenalan. Mitos berasal daripada perkataan Yunani iaitu mutos yang bermaksud cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut dari generasi ke generasi yang lain. Berdasarkan pandangan Christensen pada 2008, mitos bermaksud cerita rakyat di mana orang tersebut ialah dewa-dewa atau makhluk yang mempunyai satu keturunan yang telah diturunkan oleh nenek moyang mereka sendiri yang berlaku pada suatu masa dahulu dan ianya dianggap sebagai satu kejadian yang benar. Ukis pula pada tahun 1965 mengatakan bahawa mitos dalam karya atau kandungan penulisan cerita mitos ia lebih bercorak ke arah cerita dewa di mana ia banyak melibatkan keagamaan dan kaitan sejarah atau latar belakang raja dan perkara-perkara yang gaib atau magik. Ciri-ciri mitos Antara ciri-ciri mitos ialah mitos dianggap suci, mitos dianggap sebagai satu peristiwa yang benar-benar berlaku pada suatu masa dahulu, dan ciri mitos yang terakhir ialah mitos kaya dengan kejadian yang luar biasa, pelik dan sebagainya lagi. Tujuan mitos ini pula ialah untuk menyampaikan peristiwa yang tidak dapat dijelaskan oleh masyarakat. Sorotan kajian lepas yang pengkaji dapati ialah yang bertajuk Metafora Kritikan dalam Mitos Peminangan Puteri Gunung Ledang, analisis pragmati oleh Maizura Osman dan Nur Hashimah Jalaluddin pada tahun 2018. Sorotan kajian yang kedua ialah mitos dan legenda di sebalik percanggahan fakta dalam sejarah Asia Tenggara Dunita, kajian oleh Nabila binti Abdurrahimin pada tahun 2018. Dan yang terakhir ialah sorotan kajian lepas oleh Nur Azimah Zakaria, Mazharul Hasan Muhammad Hanafi, Makmur Harun dan Farah Humairah Muhammad pada tahun 2019 yang bertajuk Unsur Mitos berdasarkan teks sastra Melayu tradisional. Persoalan kajian pengkaji ialah apakah mitos-mitos tempatan yang ada di Kuala Krai, dan yang kedua bagaimanakah cara untuk mengaplikasikan teori berserta dengan contoh-contoh mitos relevan. Objektif kajian pula ialah mengenal pasti mitos-mitos tempatan yang ada di Malaysia, dan yang kedua menganalisis pengaplikasian teori berserta contoh-contoh mitos yang relevan. Untuk bahagian metodologi kajian, pengkaji hanya menggunakan kaedah kajian iaitu kualitatif dan menggunakan kaedah kajian seperti kepustakaan, rujukan teks, sumber internet dan juga menggunakan teori rasional. Analisis kajian. Mitos Pohon Tanjung. Mitos Pohon Tanjung ini menceritakan berkenaan dengan mitos di mana ada satu pokok yang rendang dan besar di sebuah kampung yang dinamakan sebagai Kampung Pahi. Pokok ataupun pohon tanjung ini mempunyai penunggu atau penghuni yang menyebabkan beberapa orang sering diganggu pada ketika itu. Baiklah, melalui mitos Pohon Tanjung yang didapati oleh pengkaji ini, teori rasional bersesuaian dengan mitos ini. Teori rasional dalam mitos ini adalah untuk menjelaskan peristiwa dan kuasa semula jadi. Hal ini dikatakan demikian kerana mitos Pohon Tanjung ini menunjukkan ia berlaku disebabkan beberapa peristiwa yang terdapat di kawasan tersebut dan sering menjadi bualan masyarakat sekitar. Contohnya, Pohon Tanjung yang ada itu mempunyai penghuni atau penunggu dan ia menyebabkan ia menjadi satu bualan ramai pada ketika itu. Dan mitos ini telah menjuruskan kepada mitos yang berlandaskan peristiwa dan juga kuasa semula jadi. Analisis seterusnya ialah cerita di sebalik pokok kekabu. Melalui cerita mitos di sebalik pokok kekabu ini, ia menceritakan berkenaan dengan ada sesuatu yang menghuni di satu pokok kekabu, iaitu seumpama dengan keluarga yang mendiami seperti ibu dan anaknya. Pada waktu malam, jiran-jiran tetangga yang berada di kawasan pokok kekabu itu akan bunyi berkenaan dengan pergaduhan yang berlaku di tempat itu.
Baiklah, cerita mitos di sebalik pokok kekabu juga sesuai untuk menggunakan teori rasional. Kisah mitos ini adalah berlaku kerana peristiwa atau kejadian semula jadi yang menyebabkan munculnya mitos sebegini. Pokok kekabu mempunyai kisah tersendiri di mana ia banyak menceritakan tentang ada keluarga yang mendiami di pokok tersebut sehingga mengganggu jiran-jiran di sekitarnya. Walaupun keluarga tersebut tidak mengganggu manusia, tetapi ia akan membuat wujudnya perasaan takut dalam diri orang yang mendengar berkenaan dengan kisah di pokok kekabu itu. Oleh itu, mitos ini boleh dikaitkan dengan teori rasional yang jelas menunjukkan ada wujudnya kuasa semula jadi atau kejadian aneh di sana. Teori ini juga untuk menerangkan peristiwa yang berlaku itu berasal secara semula jadi dan kekuatan yang berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat. Sebagai kesimpulannya, mitos ini memainkan peranan yang tersendiri dan ia masih lagi menjadi kepercayaan masyarakat pada masa kini. Jadi harapan pengkaji ialah semoga bahan ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan kepada semua pihak dan kajian mitos ini adalah salah satu nilai positif dalam kehidupan manusia pada masa kini. Sekian daripada saya, terima kasih.